Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi dalam Garasi TV bagi siaran malam minggu yang terakhir, hari yang terakhir bagi minggu yang ketiga. Garasi akan bercuti besok. Saya share kerana malam ni kita akan bercakap isu yang paling banyak diperkatakan petang tadi mengenai dokumen sulit Dewan Perniagaan Eropah yang bocor dan kemudiannya menjadi viral mengenai total lockdown akan diisytiharkan sebelum 4 bulan ataupun pada 4 bulan, dan kita akan menuju total lockdown pada 5 bulan. Jadi kita kupas dan kita lihat fakta-faktanya, apakah relevan ataupun apakah benar total lockdown akan dilaksanakan, apa implikasi dia, apa potensi dia pula. Tetapi ada banyak benda yang perlu kita lihat. Daripada perkara ini saya dah ulas sikit jawapan tadi kepada saudara Alwi Ismail dalam mesej yang dia baca daripada artikel tu. Jadi malam saya ambil keputusan untuk mengulas panjang untuk melihat data-data ekonomi, data-data antarabangsa, untuk melihat arahan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia kepada semua negara anggotanya dalam melaksanakan kawalan COVID-19 dan memastikan kesan ekonominya. Apakah yang akan ditanggung oleh Malaysia sekiranya total lockdown dilaksanakan sekalipun dalam tempoh 14 hari? Kedudukan ekonomi, apakah destinasi kita untuk mencapai pertumbuhan 5.5 hingga 7.5% bagi tahun 2021 dalam belanjawan akan tercapai? Apa akan terjadi kepada belanjawan 322.5 bilion yang dilaksanakan, yang diluluskan oleh bajet Parlimen pada November lalu? Apa yang akan berlaku sekiranya total lockdown dilaksanakan? Apa yang akan terkesan? Share dulu. Nanti dapat angka saya akan mulakan. Malam ni kita panjang sikit saja tentang total lockdown ni sebab semua orang nampak panik dan nampak kelang kabut. Sebelum tu, selepas tu saya akan macam biasa, saya naik barang belanja. Banyak malam ni barang belanja akan naik sebelum saya pergi kepada item. Malam ni ada combo seluar, saya standby belanja orang malam. Tadi saya belanja orang petang 20 set. Malam ni saya nak belanja orang malam lebih kurang dalam 12 set untuk seluar. Ini item-item baru yang diturunkan juga akan dikeluarkan. Sama ada anda nak memburu jaket, anda nak buru jaket jeans dan jaket bomber, daripada edisi murah-murahan sampailah ke item-iteman. Banyak barang daripada Avirex akan turun malam ni, termasuk Avirex yang dikatakan 1 dalam 1000. Kita jumpa satu line malam ni, Avirex 1 dalam 1000. Alpha. Jaket Alpha yang dikatakan 1 dalam 1000, kita jumpa slide dalam condition A+, seolah-olah NOS. Saya akan up, hanya pemberani yang boleh ambil, kerana kita akan turunkan daripada harga open market, iaitu pada sekitar 700 harga open market. Kita akan turunkan serendah mungkin untuk bolehkan seorang yang bertuah memiliki jaket yang dikatakan 1 dalam 1000 keluaran Alpha Industries. Kita akan turunkan juga kemeja denim kalau saudara nak, dan item saudara minta. Lepas saja saya habis sesi, saudara boleh request untuk dapatkan item. Sementara saya nak menunggu nombor. Saya ucapkan terima kasih kerana anda telah menjadikan 3 minggu bulan Januari ini adalah minggu yang sangat memberansangkan kepada Garasi, di mana selama 19 hari live Garasi sepanjang Januari, tidak ada hari yang kami menerima log kurang daripada 100. Secara puratanya adalah 110 ke 120 log, di mana 148 log yang tertinggi dan 102 log yang terendah bagi tempoh 19 hari kami bersiaran 3 minggu pada bulan Januari. Terima kasih kepada anda yang terus berkongsi, yang terus membeli, yang terus menonton, kerana selalu mereka yang menjadi CCTV akan berkata kami CCTV je, tapi Garasi sangat menghargai anda kerana anda share, anda memastikan penonton Garasi kekal tinggi. Kerana akhirnya macam saya beritahu, Garasi bukanlah syarikat perniagaan Totok. Dia juga adalah sebuah platform streaming editorial yang akan berkongsi isu-isu semasa berdasarkan pengalaman saya sebagai 25 tahun orang media, dan saya masih lagi kolumnis sekarang. Jadi saya mengambil banyak maklumat dan banyak fakta untuk saudara dapatkan maklumat update tentang apa-apa isu yang dipilih oleh Garasi untuk dibincangkan. Kalau ada soal jawab, saya akan jawab selagi saya mampu, kerana jawapan saya perlulah berasaskan pada fakta yang saya ada. Jadi bagi fakta yang saya tak ada, saya tak jawab. Pada mereka yang mencari baki-baki barangan baik, masih ada. Saya akan naikkan semua baki-baki itu malam ni untuk lepas dengan harga murah je, sebab saya betul-betul minggu ni nak tutup akaun Gundi minggu yang ada. So minggu depan kita boleh concentrate kepada
4 guni baki yang masih ada dan 4 guni baru yang akan tiba daripada Thailand. So malam ni tunggu, saya akan lama dan saya akan buat fast. Saudara kena betul-betul pastikan saudara nampak barang dan terus lock. Kerana saya tak boleh manja-manjaan masa yang lama bagi item RM80 ke bawah. Saya akan cepat juga buat fast bagi membolehkan begitu banyak barang yang naik. Kerana saudara pun tahu stamina saya adalah maksimum 2 jam setengah saja untuk bersiaran kerana on tour je joki. Jadi walaupun kudanya muda tapi jokinya tua. Jadi ada masalah keletihan dan kurang gula jokinya. Kita ada berapa number sekarang, Amin? 790. Okey, 790. Tadi poster saya dah naikkan mengenai lockdown. Kita tunggu sekejap lagi untuk saudara masuk dan melihat apa itu lockdown dan kebersanannya. Saya tunggu sekejap je lah. Saya rasa kita mula bila share sampai 1000 kot. Takut nanti orang yang datuk ke belakang, dia akan tanya jawapan ke depan. Lockdown, untuk pengetahuan saudara bahawa selepas sahaja bulan selepas sahaja bulan Jun 2020, tidak ada negara yang mengadakan lockdown penuh kecuali Portugal. Itu pun Portugal mengadakan lockdown penuh hanyalah bagi pergerakan sosial tetapi ekonominya berjalan. Bagi negara-negara yang menerima kesan COVID-19 dalam sangat kritikal, termasuk negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, lockdown hanya dijadakan apabila lockdown di Amerika tidak berlaku kerana COVID-19. Lockdown hanya berlaku pada minggu terakhir sebelum hari mengangkat sumpah Presiden Joe Biden dan juga naik Presiden Kamala Harris, iaitu bermula pada 13 hari bulan Januari hingga 20 hari bulan. Amerika tak pernah lockdown negara dia walaupun dia menyumbang 25% daripada total jumlah COVID-19 di seluruh dunia. Di Amerika telah mencapai hampir 25 juta angka jangkitan dengan kematian yang melebihi 400,000. Negara-negara ekonomi maju yang lain dipanggil G8 atau G20 plus Korea dan Japan juga tidak melaksanakan lockdown. Taiwan juga tidak melaksanakan lockdown. Korea sedang berdepan dengan krisis yang sama seperti kita alami sekarang, di mana angka jangkitan meledak dengan tinggi, tetapi tidak diadakan lockdown. Okey, kita dah ada 1000 ke sekarang? 900 lebih. Okey, 900 lebih. Saya bagi jaminan kepada anda, berdasarkan maklumat dan juga berdasarkan fakta yang saya ada, lockdown tidak akan diadakan. Lockdown penuh tidak akan diadakan. Apa yang akan diadakan hanyalah penambahbaikan bagi pada apa yang telah kita laksanakan sekarang dengan menjadikan PKP penuh yang kita ada ni mencapai matlamat berdasarkan dua perkara terbaik yang telah kita capai dalam tempoh 2 hari ini. Okey, pertama, lockdown tidak boleh diadakan. Mengapa Zana? Lockdown tidak boleh diadakan kerana kita adalah anggota bagi negara Pertubuhan Kesihatan Sedunia, di mana Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah memberikan arahan kepada semua negara-negara anggota untuk tidak melaksanakan apa-apa bentuk kawalan jangkitan penyakit yang boleh menjejaskan ekonomi dan menjerumuskan jumlah orang miskin ataupun jumlah mereka yang kehilangan pendapatan dan pekerjaan meningkat. Ini adalah piawaian pegangan yang telah diarahkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui WHO bermula daripada Julai yang lalu. Berarti lockdown penuh tidak boleh diadakan kerana kita adalah negara anggota dan dia bukanlah jalan keluar terbaik bagi mengatasi krisis ekonomi, kerana sebenarnya krisis ini boleh ditangani berdasarkan 2 hari ini. Nanti saya akan cerita apa yang terbaik yang telah kita capai 2 hari ini. Yang perlu kita ambil adalah iktibar daripada angka 2 hari ini untuk menunjukkan potensi kita mengawal penjangkitan, melandaikan lekuk jangkitan akan berjaya. Kita menerima 2 hari ini, tuan-tuan, walaupun saudara tengok angka jangkitannya tinggi, tapi saudara harus melihat angka pulihnya tinggi. Nanti saya akan kaitkan apa itu angka pulih, apa itu jumlah jangkitan dan bagaimana kita telah berjaya mendapatkan satu menu bahawa sebenarnya lockdown yang kita buat ini berjaya, cuma perlu ditambah dengan ujian swab bagi memastikan mereka yang berada di tahap 1 dan tahap 2 dapat di swab. Okey, sekejap bagi saya ambil nafas dulu. Kita rasa kita dah capai 1000 lebih Okey. Lockdown tidak boleh diadakan kerana kita akan kehilangan 3 bilion ringgit sehari. PKP penuh yang kita adakan sekarang, kita kehilangan 600 juta ringgit sehari. Seorang tolong betulkan kipas. PKP penuh sekiranya dilaksanakan akan menyebabkan negara kehilangan 3 bilion ringgit sehari dan apa kesannya? Kesannya adalah kita tidak akan mendapat pertumbuhan ekonomi 5.5% hingga 7.5% yang telah pun diandal dan telah diunjurkan dalam Belanjawan 2021. Sekiranya lockdown diadakan, kita akan menjerumuskan jumlah keluarga miskin yang meningkat. Untuk penglihatan saudara, 3,000 golongan yang dianggap B40, 3,000 yang berpendapatan RM3,000 ke bawah, angkanya kini mungkin telah melebihi 40. Kenapa saya sebut B40? Saya jelaskan dulu.
B40 adalah merujuk kepada apa yang disebut sebagai pendapatan golongan terbawah, iaitu di bawah RM3,000, 40% daripada rakyat Malaysia. Di bawah RM8,000 digariskan sebagai M40, manakala atas daripada itu digariskan sebagai T20. B40 merangkumi miskin Taut Tegar yang dianggarkan berpendapatan RM1,500 ke bawah. Sekiranya lockdown penuh diadakan, kita akan menjerumuskan negara kita dalam kemiskinan yang lebih dahsyat, dan ini bertentangan dengan kita sebagai salah satu negara anggota dalam Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Surat yang tersebar daripada Dewan Perniagaan Eropah ataupun European Chambers ni adalah satu surat dalaman untuk persediaan ahli-ahlinya. Pertemuan di antara Presiden European Chambers dan juga Ketua Pengarah MITI bukanlah satu pertemuan yang boleh kita andaikan pertemuan dengan MKN, kerana saudara harus ingat Ketua Pengarah MITI tidak berada dalam Majlis Keselamatan Negara. Berarti apa yang dibincangkan oleh kedua-dua pihak adalah pandangan pramatang untuk digazetkan sebagai gambaran kita akan melalui lockdown. Itu tak betul, tuan-tuan, bahawa surat tersebut adalah surat dalaman. Yang surat tersebut adalah berniat baik. Kerana European Chambers, Presiden European Chambers telah menghantar isyarat kepada ahli-ahlinya untuk meningkatkan kualiti kawalan pekerjaan, untuk meningkatkan kualiti kawalan asrama dan meningkatkan kualiti kehidupan pekerja asing bagi membolehkan lekuk melandaikan jangkitan dapat dilaksanakan oleh syarikat-syarikat pelabur dengan tidak lagi memburukkan keadaan Malaysia apabila pelabur-pelabur asing yang datang daripada Eropah mengabaikan kedudukan pekerja asing yang dianggap akan menjadi lubuk bagi jangkitan COVID-19. Kena faham niat surat tu. Tetapi surat tu apabila dispin orang, dia menggunakan klausa lockdown. Sebenarnya lockdown adalah klausa yang digambarkan oleh Presiden Chambers, European Chambers kepada ahli-ahlinya supaya berhati-hati dan meningkatkan kualiti perkhidmatan dan pelaburan mereka di Malaysia dengan mengambil kira sumber manusia haruslah diberi peliharaan dan keutamaan kesihatan untuk mengelakkan kerajaan Malaysia menanggung beban yang lebih berat apabila angka jangkitan meningkat. Selesai, Pak tu. Serta Pertubuhan Kesihatan Sedunia, saudara dah ingat, kita adalah negara anggota yang telah menandatangani perjanjian dan menjadi sebahagian daripada ahlinya, maka kita harus patuh kepada arahan Pertubuhan Kesihatan Sedunia bahawa apa saja langkah yang diambil untuk melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19 tidak boleh menjejas dan menjerumuskan sesebuah negara kepada kadar kemiskinan yang lebih tinggi. Selesai satu bab kita menjadi anggota Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Berita baik. Kalau saudara lihat angka semalam, kita ada lebih 4,000 orang lebih yang pulih dan hari ini 4,000 lebih orang yang pulih. Ini yang kita nak, iaitu kadar kepulihan telah menunjukkan dasar yang tinggi. Bererti mereka yang disaring, yang saya sebut tu, yang disaring yang kemudiannya kekal dan dikenal pasti positif pada tahap tidak bergejala dan gejala ringan. Mereka ni yang keluar. Berarti kalaulah kita boleh membuat ujian saringan seperti yang disarankan oleh Pertubuhan Doktor-Doktor Perubatan Malaysia tu, berarti lebih banyak orang yang menjadi ejen tu dapat ditahan hinggalah tubuh mereka bersih daripada jangkitan dan mereka tidak menyebarkan pada orang lain. Berarti jangan panik kerana kita menerima angka jangkitan yang tinggi, kerana kesan daripada pelaksanaan dah mula ketara. Di mana mereka yang dibebaskan telah menggambarkan kita berjaya menahan dalam tempoh 7 hingga 10 hari mereka yang disaring di bawah gejala 1 dan gejala 2, iaitu mereka yang berada di tahap 1 tidak bergejala dan tahap 2 bergejala ringan, yang disaring, dikurung dan mereka pulih kerana sistem imuniti tubuh mereka baik dan kemudian mereka dibebaskan. Sekiranya mereka ini 4,000 lebih semalam dan 4,000 lebih hari ini tidak ditahan dan tidak disaring dan tidak diisolasi, mereka lah ejen perumah. Jadi balik betul lah pandangan Doktor-Doktor Perubatan Malaysia, dan ini yang perlu dibuat dan dilaksanakan oleh kerajaan dengan menyaring orang sihat yang tidak bergejala dan sediakan tempat mereka untuk diisolasi. Potensinya ada. Kenapa? Kerana pada minggu ini Persatuan Insurans Malaysia, Kerajaan Malaysia dan juga Persatuan Pengusaha Hospital-Hospital Swasta akan memutuskan satu keputusan yang luar biasa, di mana pertama kali Persatuan Insurans Malaysia telah menawarkan kepada kerajaan dan kepada sektor swasta untuk membolehkan mereka memberi insurans kepada pemegang insurans, walaupun sebenarnya COVID-19 tidak akan dikendalikan oleh insurans. Ini membolehkan kerajaan mendapat dana tambahan bagi menyediakan pusat-pusat isolasi, bagi membolehkan ujian saringan banyak dibuat, dan mereka yang berada pada tahap 1 dan tahap 2 yang menjadi perumah dan ejen yang menyebarkan jangkitan dapat dikawal dan diasingkan. Jadi kita dah nampak gambaran kejayaannya, tetapi kita harus memperbanyakkan lagi ujian saringan seperti mana yang telah pun dicarangkan oleh pihak Persatuan Doktor-Doktor Perubatan Malaysia. Banyak orang bertanya juga tentang kosnya. Saya kata kepada saudara, adalah mustahil mana-mana kerajaan yang munasabah yang berada dalam MKN akan memilih untuk menutup ekonomi dan kerugian 3 bilion sehari
berbanding membelanjakan wang untuk menyediakan pusat isolasi mudah bagi mereka yang bertahap 1 dan 2, iaitu ejen yang menyebarkan kepada golongan yang lemah yang kemudiannya akan menjadi pewabak 3, 4 dan 5, iaitu kategori kritikal. Berarti angka 4,000 lebih semalam. Kita harap angka pulih ini akan terus meningkat. Daripada 40,000 mereka yang menjadi kes aktif akan merudum turun. Manakala hospital akan menumpukan tumpuan kepada pesakit tahap 3, 4 dan 5 sahaja. Berarti saudara boleh nampak potensinya dah adalah mustahil dan langsung tak masuk akal. Kita akan melalui COVID lockdown sepenuhnya pada 4 hari bulan. Berarti saya yakin kepada saudara bahawa sistem ini akan diperbaiki apabila besok, kita harap secepat mungkin esok Isnin hari bekerja, Persatuan Insurans Malaysia, Kerajaan Malaysia dan Persatuan Doktor Swasta, Persatuan Pengusaha Hospital Swasta akan dapat mencapai kata putus bagi membolehkan dana insurans mengalir masuk kepada sektor kerajaan dan sektor swasta untuk membolehkan lebih banyak ujian swab dibuat, dan kemudian ujian swab dibuat mereka yang berada dalam tahap sihat tidak bergejala ataupun sihat dan bergejala ringan dapat diisolasikan supaya mereka ini menyertai kumpulan 4,000 orang semalam dan 4,000 orang lebih hari ini yang disahkan bebas daripada jangkitan. Jadi bila orang ni keluar, dia bukan lagi pewabak. Jadi orang sihat tidak lagi menjadi penular senyap. Itu hujah yang kedua. Hujah kita yang ketiga adalah apabila kita menutup ekonomi kita, berarti kita tidak akan boleh melaksanakan belanjawan 322.5 bilion kerana kita akan kehilangan cukai pendapatan. Dan ini akan menyebabkan pelabur yang sekarang sedang keluar, yang saudara cerita 16 pelabur besar yang keluar dalam tempoh COVID melanda Malaysia, akan melibatkan pelabur akan keluar kerana Malaysia dianggap mengamalkan dasar regresif atau digresif apabila berdepan dengan masalah. Berarti pelabur akan memindahkan keluar dengan mengatakan bahawa Indonesia walaupun menghadapi kadar jangkitan yang jauh lebih tinggi, 5 kali ganda lebih tinggi di Malaysia dan 20 kali ganda, Indonesia mengalami kadar jangkitan 5 kali ganda lebih tinggi. Mereka sekarang dah mencecah hampir 1 juta dengan 27,000 lebih kematian. Sekiranya Indonesia tidak melaksanakan lockdown dalam keadaan mereka juga berada dalam keadaan panik, dan kita melaksanakan lockdown ketika kita juga berada dalam keadaan panik, pelabur akan mengatakan Indonesia lebih efisien kerana Indonesia menyediakan ruang ekonomi ketika COVID-19 melanda dengan tinggi. Mahfuz akan siarkan apa yang berlaku di Vietnam. Potongan akhbar itu menunjukkan bagaimana Vietnam menjadi satu-satunya negara Asia yang meledak pertumbuhan ekonominya ketika COVID-19 melanda. Berarti sekiranya kita melaksanakan lockdown, berarti kita sedang mengalirkan semua pelabur asing untuk pergi ke Vietnam. Lockdown tidak mungkin diadakan kerana ketika ini pun kita telah menerima lebih 31.8 bilion ringgit pelabur asing dalam tempoh Januari. Kalaulah sekarang kita laksanakan lockdown, terus terang duit akan mengalir ke Vietnam. Kerajaan tak mungkin pergi kepada langkah mudah dan juga malas, iaitu dengan melaksanakan lockdown, sedangkan lockdown penuh tidak memberi apa yang efisien, kerana cara untuk menyelesaikan COVID-19 adalah mencari orang-orang sihat tidak bergejala dan kita swab sebanyak mungkin, iaitu 80,000 kali swab seperti mana kapasiti kemampuan kita. Berarti dalam tempoh 1 bulan kita boleh swab 2.4 juta rakyat Malaysia dan mengasingkan mereka yang positif hanya untuk 7 dan 10 hari. Sebab orang yang berada dalam gejala 1 dan 2 ni, mereka ni sebenarnya hanya 7 dan 10 hari diasingkan, dia tak jangkitkan pada orang, sistem imun tubuh dia dapat lawan COVID-19, dia bebas dan dia boleh keluar. Kerana selagi kita tidak melaksanakan ujian swab kepada kumpulan sasaran yang tidak dicari, berarti kan sekarang masalah adalah kerajaan hadkan kontak, di mana Kementerian Kesihatan kata dia tak cukup fasi. Dia boleh buat 80,000 ujian sehari kerana alatnya itu mudah. Tetapi kosnya menjadi mahal adalah kerana bagaimana nak mendapatkan jumlah tenaga pekerja kesihatan untuk memproses ujian swab, melaksanakan ujian swab dan juga bayaran makmal. Petang tadi ada orang tanya tentang klinik swasta yang telah yang buat charge lebih RM100 dengan datangnya insurans. Berarti sekiranya insurans bersetuju menanggung antara 60 hingga 70% daripada kos ujian, berarti saudara hanya mereka yang pergi ke private clinic untuk menyelamatkan diri ini mungkin hanya akan membayar di bawah RM50, tetapi kita berharap daripada kehilangan 3 bilion ringgit sehari, kerajaan menggunakan dana yang ada untuk mensubsidikan ujian supaya klinik swasta yang menghantar sampel kepada makmal kerajaan, 63 makmal yang ada itu, direndahkan kos cas pemrosesan keputusan di makmal. Itu adalah gambaran yang saya bagi pada saudara bahawa adalah satu yang sangat tak masuk akal untuk melaksanakan lockdown penuh dan melumpuhkan ekonomi negara. Okey, jumlah angka jangkitan yang dikatakan datang daripada kluster industri, penghilangan industri dan pembinaan yang dibangkitkan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah.
Dr. Nur Hisham tidak bermaksud untuk menghantar isyarat bahawa kita perlu lockdown. Apa yang sedang dihantar isyarat oleh beliau supaya kilang-kilang yang berada di Malaysia meningkatkan kawalan SOP supaya mereka tidak terus dicela kerana menyumbang kepada angka jangkitan yang tinggi dan membolehkan pihak kerajaan dan juga pihak ahli perniagaan terutama Europe Chambers yang ambil tindakan dan pemilik Dewan Perniagaan dan Penghilangan yang lain melancarkan struktur kawalan dalaman bagi membolehkan persekitaran pekerja asing yang melambakkan jumlah pesakit yang tinggi hingga membebankan kerajaan untuk menanggung kos rawatan dan kos isolasi dapat dikurangkan. Sekiranya pihak insurans masuk campur dan berada dalam posisi ingin menjadikan negara ini adalah sebuah negara yang baik ketika mereka meraih untung yang sangat tinggi di bawah kadar insurans, inilah masa kita memberi tabik hormat kepada pihak insurans apabila mereka akan menginsurankan semua pemegang polisi sekurang-kurangnya 70% daripada ujian swab. Kerana hospitalization mungkin tinggi, tapi kita nak ujian swab saja supaya ujian swab ni boleh beli pada kadar mampu. Apakah sekiranya mereka menaja 70% daripada kos ujian swab dan kerajaan menaja 20% daripada ujian swab, berarti kita hanya akan membayar pada kadar RM15 bagi setiap ujian. Dan apabila kita disahkan positif tapi tidak bergejala ataupun positif dengan gejala ringan, apa yang kita nak adalah kerajaan dengan menggunakan akta darurat yang ada mendapat kerjasama daripada hotel-hotel dan juga semua fasiliti swasta untuk menyediakan tempat isolasi yang tempoh 7 hingga 10 hari saja bagi memastikan mereka yang tidak bergejala, mereka yang positif tapi tidak bergejala ataupun yang positif bergejala ringan dapat diisolasi dan tidak menjadi ejen penyebar yang akan menyebarkannya kepada mereka yang kemudiannya mempunyai masalah kesihatan dan terus saja menjadi pesakit kumpulan 3, 4 dan 5 yang menyebabkan sistem hospital dan fasiliti kesihatan kita berada dalam keadaan yang panik. Saya cakap laju sikit saudara. Harap saudara maklum sekarang kita ada berapa orang ni dah? Okey, jadi saya harap saudara maklum bahawa adalah mustahil kita akan pergi kepada lockdown dan lockdown 2 bulan akan menyebabkan kalilah 60 kali dengan 3 bilion sehari saudara. 180 bilion. Hancur negara ni. 180 bilion hancur negara ni. Dan yang kedua tuan-tuan, kita telah menerima pelabur asing 31.8 bilion dalam tempoh Januari tuan-tuan. Aliran tunai agak baik dah masuk ke negara kita selepas kita melalui detik-detik yang sangat muram pada penghujung tahun lepas. Dan sekiranya kita umum saja lockdown, kita akan kehilangan semua tunai FDI. Apa yang dipanggil sebagai foreign sebagai pelaburan tunai asing. Tak mungkin kerajaan akan buat dan kita akan bagi tahu pada saudara dia akan menyebabkan kita ditegur dan telah mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan dasar kita sebagai negara anggota dalam Pertubuhan Kesihatan Sedunia apabila kita melaksanakan langkah pengawalan COVID-19 yang menjerumuskan golongan rakyat ke dalam keadaan miskin. Ini saudara kena faham dan jangan panik. Surat yang dikeluarkan oleh European Chambers hanyalah untuk ahlinya saja yang faham bahasanya. Bila dapat kepada orang-orang awam, dispinnya dengan mengatakan bahawa pertemuan tersebut memberi gambaran lockdown. KP Kementerian Perdagangan Antarabangsa tu, dia bukanlah orang yang berada dalam MKN. Tapi beliau tak bersalah dalam kes ni. Dia dan juga Presiden European Chambers mengadakan perbincangan. Surat yang dikeluarkan oleh Presiden European Chambers nadanya sangat baik kerana dia cuba mendesak ahli-ahlinya untuk meningkatkan kawalan kesihatan dan keselamatan di kalangan pekerja supaya penghilangan yang dimiliki oleh orang-orang Eropah tidak terus dipersalahkan sebagai tempat yang menjadi lubuk wabak. Apabila angka jangkitan kluster kilang yang disebutkan oleh KP Kementerian Kesihatan bertambah, rakyat akan marah dengan menganggap bahawa lockdown yang membenarkan penghilangan berjalan telah menyebabkan negara berada dalam susah. Penghilangan, toke-toke kapitalis terus buat duit, rakyat marhain yang kena di bawah PKP sekarang ni tidak dapat bekerja. Maka untuk menghilangkan kemarahan rakyat tempatan, maka dia telah mengingatkan ahli-ahlinya untuk mengawal penghilangan mereka supaya penghilangan mereka tidak dibenci dan dianggap sebagai lubuk bagi segala wabak. Dan kedua, kita memang berharap dengan pantas dan kita harap semua yang mewakili syarikat insurans Malaysia mencapai persetujuan seperti mana yang diumumkan oleh Presiden Persatuan Insurans Malaysia bahawa insurans Malaysia akan masuk campur walaupun mereka tak perlu menanggung sebarang sen pun di atas pemegang insurans, tetapi mereka menawarkan khidmat bakti sebahagian daripada sikap nasionalis dan patriotik mereka untuk membela Malaysia. Jadi itu analisis saya dan jangan panik melalui lockdown, kita tak akan lockdown. Lockdown bererti negara ini sedang menuju bankrupsi. Apa yang kita perlu adalah mengambil langkah yang lebih teliti dengan melihat angka pulih. 2 hari dah tuan-tuan, walaupun kadar jangkitan meningkat tinggi, kita kena ingat kadar jangkitan meningkat tinggi kerana swab ini berjaya mengesan begitu ramai mereka yang berada dalam tahap 1 iaitu tidak bergejala dan tahap 2 bergejala ringan. Berarti orang ni masuk sekarang, orang ni dah keluar ni. Yang kita ambil dalam tempoh 7 ke 10 hari dah mula keluar sebagai orang pulih.
Berarti kadar kepulihan yang tinggi telah menunjukkan bahawa swab yang dijalankan sebelum ini adalah swab yang menangkap kumpulan 1 dan 2, iaitu yang tidak bergejala dan bergejala ringan. Okey, harap dah tak ada soalan tu. No question, saya harap saudara faham. Jangan ambil surat tu dan dijadikan pula hukum hakam dan juga fatwa untuk mengatakan kita akan lockdown. Tidak akan lockdown. Tak masuk akal nak lockdown, saudara. Di seluruh dunia tak ada negara yang mengamalkan lockdown. England yang tengah panik pun hanya mengamalkan lockdown terpilih bagi aktiviti sosial. Okey? Walaupun Liverpool dibenarkan ada penonton, main kalah juga. Walaupun kelab-kelab London bermain tanpa penonton, menang juga. Saya pun tak faham lah. Bodoh Liverpool ni. Okey, tuan-tuan, kita dah selesai mengenai isu lockdown. Tribalism. Saya yakin yang menonton ni ramai orang Melayu dan ramai orang Islam. Jangan panik dengan tajuk separuh jalan yang disebarkan. Ramai kawan-kawan saya WhatsApp saya dan saya pun guna copy and paste jawapan yang sama saja. Saya kata baca sampai habis. Perarakan tu dibenarkan dengan 10 orang. Berarti tribalism boleh diraikan, bukan tribalism boleh diraikan. Salah satu unjuran, saya tak boleh nak kata apa hukum dia dalam agama Hindu, iaitu membawa patung Murugan daripada Sri Petaling tu pergi ke kuil di Batu Cave. Dibenarkan, tapi baca ayat tu penuh hanya dengan 10 orang, tetapi tak boleh raih dengan muzik-muzik, tak boleh diraikan dengan apa, hanya memenuhi adat utama tribalism saja, benda tu dibawa. Jadi jangan jadikan isu perkauman, jangan tambahkan Malaysia dengan masalah tambahan. Banyak orang cuba spin, masjid tak boleh pergi, Dewa Murugan boleh diraikan, boleh dibawa. Jangan spin kerana kita tak perlu masalah tambahan. Anggaplah ini tolak ansur dan menggambarkan kebijaksanaan dan hemah dan tingginya nilai budi orang Islam yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah dan disampaikan kepada kita. 10 orang dia akan berlagak, dan jangan risau orang tu, nanti dia akan keluar ramai-ramai. Saya kata sekatan akan dibuat. Kita ada tentera dalam akta darurat, tentera akan menutup semua blok jalan, dan pihak yang memohon ni bukanlah India yang duduk kedai kopi, tuan-tuan. Ini adalah persatuan kuil Sri Maharama di Batu Cave. Maharaman, saya lupa lah nama. Ya, di Batu Cave. Mereka memohon secara rasmi. Berarti kita ada akta darurat, kita ada cukup tentera, kita ada cukup polis untuk kawal. Tunjuklah hemah kita orang Islam, bahawa orang agama-agama minoriti yang berada di negara kita tidak akan dizalimi. Seperti mana kita yang menjadi minoriti di negara-negara bukan Islam dizalimi. Ini masa untuk menunjukkan kekayaan jiwa orang Islam, menunjukkan sifat kasih sayang Rasulullah ada pada kita. Dia tak payahlah spin jadikan isu perkauman. Saya pun ingat kawan-kawan saya yang cerdik pun kata, dah akhirnya seorang tu sindir saya. Boleh pula kau jadi Melayu Islam yang tiba-tiba membenarkan dewa berlarak jalan raya. Tak rosak akidah saya pun, bukan saya yang pergi berlagak. Saya cuma mengatakan, tunjuk hemah kita sebagai orang Islam, dan kerana tolak ansur tu sangat jelas, kerana mereka hanya dibenarkan 10 orang mengiringi pedati tu. Tiada muzik-muzikan. Dan kita berada dalam keadaan cukup untuk mengawal keselamatan. Jadi tunjuk hemah kita ada masa, tuan-tuan. Jangan jadi asyik-asyik agama lain kita nak perang. Asyik-asyik agama lain kita nak perang. Dakwah ni, tuan-tuan, kelembutan adalah sebahagian daripada dakwah. Saya menganggap keputusan, saya bukanlah, aku ni dengan Anwar Musa tak ada apa-apa pun, tuan-tuan. Itu dia punya hal. Tetapi oleh kerana dia berkuasa di DBK dan dia meluluskannya, kita menganggap kita sebagai orang Islam sokong dengan hemah untuk tidak membuatkan rakan-rakan Malaysia kita ni, orang yang beragama Hindu, berasa tersinggung. Waktu sang kita kena bersama, tuan-tuan. Hendak kelahi hal-hal politik pasal dia Hindu, aku Islam ni bukan masa dia sekarang. Solidariti, kita sedang melalui masa yang sukar. Macam saya jelaskan pada saudara nanti, lebih baik kita tumpukan saja untuk mendesak syarikat-syarikat insurans supaya mengekalkan polisi membenarkan ujian swab diberi diskaun 70%. Dan kita desak kerajaan juga untuk memastikan bahawa makmal-makmal yang dimiliki oleh kerajaan memberi servis kepada klinik swasta dengan kadar yang rendah. Supaya kita tak bergantung ujian swab penuh di klinik kerajaan kerana tak mencukupi. Kita boleh buat test swab di swasta. Bagi golongan yang mempunyai RM15 ke RM20, mereka bolehlah swab bayar. Manakala golongan miskin patang rendah, dia swablah di klinik kesihatan ataupun mana-mana klinik milik kerajaan dengan percuma. Okey? Itu habis editorial saya lebih kurang dalam 30 minit. Dan terima kasih kita dapat lebih kurang 1 berapa? 1.7 share dengan saudara malam ini untuk memahami bahawa kita tidak akan lockdown. Berarti saya ingat, saudara, kalau kita lockdown, tuan-tuan, muflis negara ni, tuan-tuan, Menteri Kesihatan kita yang pakai jam G-Shock tu, dia sasarkan pendapatan yang pada awalnya saya kata dalam mimpi pun pertumbuhan ekonomi itu tak dapat capai. Dia kena kerja 2 kali tu.
Berarti kalaulah lockdown dilaksanakan, tak ada lagi perkataan yang saya sebut melainkan negara ini muflis. Tak ada lain perkataan yang boleh disebut melainkan negara ini muflis. Tiada lain perkataan yang boleh disebut melainkan negara ini akan muflis. Kalau lockdown, kita akan kehilangan pelabur asing di mana itulah yang sekarang sedang menyawai sebahagian daripada aliran tunai kita yang sangat lemah, kerana kita telah mengeluarkan aliran tunai daripada banyak pemegang tunai, terutama daripada KWSP, untuk menganjurkan begitu banyak skim bagi membolehkan rakyat memiliki wang ketika negara miskin. Bajet yang ada peragaan daripada pendapatan hasil minyak kita kerana minyak menyumbang hasil yang baik kerana harga minyak kembali tinggi di pasaran, tetapi wang tersebut tidak dapat menjana apa-apa, tuan-tuan, melainkan diberikan kita dalam bentuk bantuan tunai untuk memeriahkan ekonomi. Jadi tuan-tuan, jangan panik. Saya bagi jaminan, macam bagi jaminan macam aku orang MKN pula, tapi logik fakta saya dah bentangkan. Bahawa logik fakta saya dah bentangkan, saudara pun saya rasa masuk akal lah untuk saudara jawab pada orang. Apa kejadah hanya nak lockdown? Ketika kita dah jumpa jalan keluar, di mana masalah utama kita bukan lockdown, masalah utama kita adalah membanyakkan swab. Supaya orang sihat macam Amy Mak Piah tu, orang sihat macam Dad Bagio tu, orang sihat macam Abang Wai Kelantan tu, dapat dites untuk pastikan dia sihat betul atau tidak. Supaya orang sihat ni apabila kita sah sihat, ataupun kalau kita disahkan berada dalam tahap 1 atau 2, kita berjaya menyelesaikan masalah di mana kita tak tahu yang selama ni kita adalah penyebar kuman, kita akan memilih untuk berbakti pada negara dengan isolasi diri kita 7 hingga 10 hari. Kemudian kita disahkan negatif, kita keluar happy hore-hore kerana tidak ada akan orang menerima penyakit akibat daripada kita tak tahu kita sebenarnya adalah perumah senyap bagi COVID-19. Itu saja editorial untuk hari ini. Saya harap tak ada soalan. Terima kasih kerana kita mencapai 1.7. Ada satu soalan tentang COVID ni yang untuk sekatan sampai pukul 10 malam. Kenapa sampai pukul 10 malam? Walaupun siang... Okey. Kenapa sampai pukul 10 malam? Jawapannya mudah, untuk membolehkan barisan depan mendapat waktu rehat. Itu je tuan-tuan. Kalau tidak, kita akan berbelanja lebih besar dan anggota polis dan pasukan keselamatan akan mengalami keletihan tanpa had. Tuan-tuan, untuk membolehkan pasukan keselamatan bekerja dengan kerja tambahan, berilah mereka waktu rehat dengan bagi komited kita tak bergerak lepas pukul 10 sampai 6 pagi. Kita askar ni tuan-tuan, dia bukan disuntik apa-apa ubat yang menjadikan dia boleh berjaga 24 jam. Jadi waktu yang kita sebut itu adalah sebagai waktu mematikan kos sumber manusia bagi kawalan keselamatan. Ketika kawalan keselamatan tak perlu dilaksanakan kerana tertib orang, dia patut berada di rumah pada waktu itu. Kecuali mereka yang nak buat pergerakan-pergerakan penting saja. Kalau kita buka tuan-tuan, saudara nak cari mi goreng pukul 10.30, seorang tu kata Ajinomoto pukul 10.30. Datang lagi seorang nak cari kondom pukul 11. Ini ayat saya yang kasar ni. Datang seorang tu dia kata dia kena keluar cari kondom pukul 11. Berarti kita hadkan adalah membolehkan pasukan polis yang bekerja bertungkus lumus menjaga segala bentuk sekatan jalan raya, pelaksanaan keselamatan dapat berehat kerana tenaga mereka boleh dipakai pada 16 jam yang produktif. Iaitu 10 sampai pukul 6 pagi, kita ada lebih kurang dalam 8 jam. Berarti kita boleh menggunakan tenaga mereka 16 jam yang produktif untuk mengendalikan pelaksanaan undang-undang. Tuan-tuan, dilepasnya pukul 10 tu bukan boleh duduk diam tu saya punya helper tu. Dia merayaunya kata kerana dia seorang satu balai, satu petrokar nak kena keluar pula. Saman 1,000 dia boleh bayar lah, tapi satu petrokar kena datang. Lepas tu Levi Strauss lagi. Ranggila lagi susah, nama pun Ranggila. Jadi pasti faham bahawa tutup pukul 10 hingga pukul 6 adalah untuk mengawal stamina dan kos bagi pasukan barisan depan, terutama mereka yang melaksanakan undang-undang mendapat tempoh rehat yang mencukupi. Dan kita pun duduklah rumah tuan-tuan. 10.30 keluar cari Maggi, pukul 11 keluar cari kondom, apa kejadahnya. Tak pernah sabar, tak masuk di akal. Sampai pukul 10 cari makan dah lah tuan. Saya pun kadang-kadang lalu juga, saya standby pisang tuan-tuan. Dengan harapan pukul 8 saya selera makan, tak ada lagi, tak tahu nak makan apa. Pukul 9 tak tahu nak makan apa, ni tengah bersyarah dengan tuan-tuan. Terbayang sekarang McD rasa-rasa dah tak sempat nak order. Standby pisang. Beli pisang montel sebab 4 hari dia tahan. Apa-apa pun makanlah pisang tuan-tuan. Jadi pastikan kita berkorban sedikit saja supaya barisan depan dapat berehat. Itu je. Selesai dan terima kasih. Kita capai tertinggi berapa dari Nida? 1.8 lepas? 1.7. Terima kasih kerana saudara berkongsi dan juga berinteraksi mengenai benda yang saya anggap panik tak tentu hala yang berlaku petang tadi. Kita tak akan lockdown. Kita tak akan lockdown. Kalau lockdown, jawapan dia muflis negara ni. Negara ni akan jadi huru-hara kerana ramai orang kehilangan pekerjaan. Kita akan kehilangan deposit yang lebih banyak daripada pelabur asing, dan pelabur asing akan pergi pada Vietnam. Mahfuz dah tunjuk dah tu.
apa yang dialami lonjakan ekonomi luar biasa yang dialami oleh Vietnam akibat COVID-19. Jadi daripada Vietnam kaya, lebih baik kita pertahankan negara kita supaya pelabur asing kekal masuk ke negara kita, kerana kita dianggap mencari jalan yang agresif untuk mengenangi COVID-19, bukan digresif.